Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua hari ini? Sihat? Selamat bertemu kembali. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kehidupan kepada kita semua. Hari ini kita dapat teruskan lagi untuk siri Al-Quran Sahabatku, tahsin surah lazim pilihan, dan insya-Allah kita akan teruskan dengan surah yang berikutnya insya-Allah, iaitu surah At-Takatsur. Alhamdulillah, atas usaha kita bersama rakyat Malaysia, kita hampir kepada kejayaan dalam menangani COVID-19 ini, dan mudah-mudahan segala wabak yang melanda di negara kita ini terangkat secepat mungkin insya-Allah. Apapun tuan-tuan para pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, Masjid Al-Muktafi Billah Shah tetap melaksanakan program-program walaupun di atas talian sekalipun, secara online maupun secara rakaman. Kami di Pak Masjid Al-Muktafi Billah Shah akan pastikan kita semua terus berada dalam majlis ilmu, dan insya-Allah perkongsian-perkongsian daripada asatizah-asatizah yang berada di tempat kita ini insya-Allah mudah-mudahan akan memberikan manfaat ilmu pengetahuan kepada kita semua insya-Allah. Seperti biasa tuan-tuan para pendengar yang dikasihi oleh Allah, bagaimana kualiti audio di tempat anda semua? Adakah dalam keadaan baik, clear ataupun tidak? Kalau keadaan yang baik ataupun sebaliknya, saya mohon sangat untuk tinggalkan komen di ruangan komen supaya kami dapat mengetahui, di pihak teknikal kami dapat mengetahui bagaimana keadaan audio di tempat anda insya-Allah. Dan jangan lupa untuk terus share kita punya live pada hari ini. Share di wall Facebook anda ataupun mana-mana grup. Jangan lupa juga untuk terus subscribe TV MAMBS di YouTube. Channel TV MAMBS di YouTube. Dan jangan lupa juga untuk terus like di page Masjid Al-Muktafi Billah Shah, dan kami punya Instagram mambs.kt. Okey, saya kira insya-Allah mudah-mudahan suara yang jelas ini insya-Allah kita akan teruskan sambungan surah At-Takatsur. Kita tahsin surah At-Takatsur pada hari ini insya-Allah. Okey, kita baca sama-sama terlebih dahulu. Kemudian kita pergi satu persatu ayat demi ayat. Kita kena pasti hukum-hukum yang berkait dan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan dalam kalangan kita. Saya harap semua bersedia ya insya-Allah. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. Baik, kita lihat seperti biasa, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha
penyayang. Kita terus pada ayat yang pertama. Saya baca terlebih dahulu, tuan-tuan dan para pendengar sekalian, ikut ya, insya-Allah. Alhaakumut takatsur. Lagi sekali. Alhaakumut takatsur. Okey. Pada ayat yang pertama di sini terlebih dahulu adanya lam sukun. Lam yang bertanda sukun. Seperti biasa sebelum-sebelum ini yang saya terangkan dalam hukum yang berkait alif lam qamariyah ataupun dipanggil izhar qamari. Sama juga seperti mana lam yang sukun di sini, tapi di sini bukannya alif lam qamari ataupun izhar qamari. Di sini ialah lam yang bertanda sukun, yang mana kita kena jelaskan bunyi huruf lam yang sukun ini. Lam yang bertanda mati. Maka hendaklah jelas sebutan huruf lam, jangan sekali-kali kita jadikan huruf lam ini seperti huruf qalqalah yang lain. Maupun kita jadikan ataupun kita berikan huruf lam yang sukun ini kepada huruf yang berbaris di atas. Umpamanya, sepatutnya kita kena baca al-ha, al-ha. Tapi kalau kadang-kadang kita ni terlalu gopoh sangat nak baca Quran, kadang-kadang kita ni terlalu cepat sangat, sehingga kan lam yang sukun ini ada yang menjadikannya sebagai huruf qalqalah dan juga ada juga jadikan lam ini berbaris di atas. Seperti alaha. Okey, alaha jadi qalqalah ataupun alaha, alaha. Sedangkan lam di sini adanya tanda sukun. Maka hendaklah kita baca dengan izhar. Hendaklah kita baca dengan jelas. Alha, alha. Okey, dan dimulakan dengan hamzah qata' di sini. Hamzah qata' yang berbaris di atas, bunyinya a. A. Huruf hamzah tempat keluarnya ialah di pangkal halqum. Okey, pangkal halqum. Dan huruf lam tempat keluarnya ialah di hujung lidah. Okey. Ingat ya tuan-tuan para pendengar yang dikasihi oleh Allah, jangan jadikannya berbaris di atas sebagai huruf lam ataupun jadikannya sebagai qalqalah. Sedangkan di sini adanya lam yang sukun, lam yang tanda mati. Okey, kita terus. Kemudian pada huruf ha, ramai juga dalam kalangan kita masih lagi keliru dan tertukar. Huruf ha simpul dengan huruf ha yang pedas. Hak simpul macam ni tuan-tuan dan hak pedas macam ni. Ini dipanggil huruf ha. Ini dipanggil huruf ha. Huruf ha tempat keluarnya ialah di pangkal halqum, sama dengan huruf hamzah. Tapi jangan kita baca dengan huruf ha yang pedas berada di pertengahan halqum. Ramai yang baca dengan al-haqu, al-ha, ha. Sedangkan di sini ialah hak simpul, dibaca dengan ha, al-ha, al-ha. Okey? Al-haqu, al-haqu. Okey, selepas huruf ha adanya huruf alif, dipanggil di sini panggil alif kecil, alif saghir ataupun sebut alif maksurah. Alif yang kecil di sini menunjukkan adanya hukum mad, iaitu mad asli ataupun dipanggil sebagai mad tabi'i pun boleh. Mad asli ataupun mad tabi'i qadarnya panjang 2 harakat. Jadi kita baca al-haqu, al-haqu. Di sini hukumnya mad asli ataupun mad tabi'i. Baik, kita terus. Al-haqumut, al-haqumut. Di sini adanya alif lam, kemudian huruf ta yang bertasydid dan ta yang berbaris di atas. Maka hukumnya di sini ialah idgham syamsi ataupun dipanggil sebagai alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah ini tuan-tuan para pendengar yang dikasihi oleh Allah, dia hendaklah kita bacanya dalam keadaan idgham, yakni dalam keadaan memasukkan
huruf syamsi ini, iaitulah huruf ta. Memasukkan bacaan kita terus huruf mim ini yang berbaris di hadapan ini, terus kita masukkan ke dalam huruf ta yang bersabdu dan berbaris di atas. Sebab itu namanya idgham syamsi ataupun dipanggil sebagai alif lam syamsiyah. Okey, nak kenal alif lam syamsiyah ni, dia alif lam muta'arif di sini. Kalau alif lam qamariyah, dia di atas huruf lam ini adanya tanda sukun dan sebelumnya adalah hamzah wasal. Kalau alif lam syamsiyah ataupun disebut sebagai idgham syamsi, selepas alif lam ini adanya huruf yang bersabdu. Kalau qamariyah dia tidak ada sabdu, syamsiyah dia ada sabdu, dan di atas huruf lam ini tidak diletakkan tanda sukun. Ini cara mudah untuk kita mengenali alif lam syamsiyah ataupun alif lam qamariyah. Maka di sini disebut sebagai alif lam syamsiyah dan cara bacanya adalah idgham. Sebab itu nama lainnya juga dipanggil sebagai idgham syamsi. Maka kita hendaklah baca dalam keadaan memasukkan apa dia? Mim yang berbaris di hadapan ini, yang dhammah ini, ke dalam huruf ta yang bersabdu dan berharakat fathah yang berbaris di atas. Maka bacaan kita ialah alhaakumut ta, alhaakumut ta, alhaakumut taka. Okey. Kemudian adanya huruf kaf yang berbaris di atas dan adanya huruf alif mat asli di sini, dan di sini adanya huruf tha yang berbaris di hadapan dan huruf ra yang berbaris di hadapan. Baik. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, huruf ra di sini berbaris di hadapan. Tetapi bila mana kita nak waqaf di sini, maka digantikan ra yang berbaris di hadapan ini kepada huruf ra yang sukun, huruf ra yang mati. Kenapa? Kerana kita nak waqaf. Kerana kita nak berhenti di sini, maka kita sukunkan huruf ra yang berbaris di hadapan ini. Maka bila kita sukunkan di sini, tuan-tuan para pendengar, huruf ra ini mestilah dibaca dengan tafkhim. Dipanggil tafkhimur ra. Hendaklah dibaca dengan jelas. Dibaca dengan tebal. Dibaca dengan tebal kenapa? Kerana sebelum huruf ra yang sukun kerana waqaf ini, adanya huruf tha yang berbaris di hadapan. Sebelum ini saya dah terangkan, saya dah beritahu sekiranya huruf ra yang sukun, sama ada sukun asli ataupun sukun kerana waqaf, sebelumnya adanya huruf yang berbaris di atas ataupun yang berbaris di hadapan, maka ra itu hendaklah dibaca dengan tebal, hendaklah dibaca dengan tafkhim. Baik. Kita kita ulang dulu ayat yang pertama ini. Dan huruf tha di sini, tuan-tuan, pastikan jangan kita keliru lagi, jangan tertukar lagi dengan huruf sin maupun dengan huruf sad. Jangan tertukar dengan huruf sin ataupun huruf shin ataupun dengan huruf sad. Di sini huruf tha. Huruf tha berada di hujung lidah kita ni, dan dia berada di antara dua gigi kita ni, gigi atas dan juga gigi bawah. Jadi bunyinya ialah thu. Thu. Tha baris di hadapan bunyi thu. Jadi cara bacanya ialah alhaakumut takatsur. Okey? Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Ra hendaklah dibaca dengan tebal. Okey, kita terus pada ayat yang kedua. Saya baca terlebih dahulu, tuan-tuan ikut. Hatta zurtumul maqabir. Lagi sekali. Hatta zurtumul maqabir. Bagus. Okey, di sini adanya huruf ha. Okey, huruf ha berada di pertengahan halqum. Jangan bertukar dengan huruf ha ini. Ha ini berada di pangkal halqum. Kalau kita bertukar dengan huruf ha simpul, dia akan bunyi bacaannya ialah ha, hatta. Okey, ini bukan huruf ha, tuan-tuan. Ini ialah huruf ha. Ha yang pedah berada di pertengahan, di sini bunyinya ha. Kalau kita sebut dengan cara yang salah huruf ha di sini, maka dia akan jadi ha. Dia biasa ya, tuan-tuan. Ha. Okey, itu cara kaedah untuk kita betulkan makhraj huruf kita.
boleh kita bezakan bunyinya. Ha, ha. Ha, 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 ha. Seronok juga main macam ni kadang-kadang ya. Okey. Kita terus pada kalimah yang berikutnya ialah zurtumul maqabir. Okey, di sini adanya huruf ra yang tanda sukun. Ingat saya beritahu sebelum ini, bila mana ra yang sukun sama ada asli. Apa maksud asli? Sama ada dia memang betul-betul ra yang bertanda mati ataupun bertanda mati kerana kita waqaf dan sebelumnya ialah huruf yang berbaris di atas ataupun yang berbaris di hadapan, maka hendaklah dibaca dengan tebal. Hendaklah dibaca dengan tebal bagi huruf ra ini. Jadi bunyinya ialah zurtu, zurtu. Jangan dibaca dengan zurtu, itu nipis. Zurtu, tebal. Hatta zurtumu, hatta zurtumu. Okey. Ini ra tafkhim dibaca dengan tebal. Kemudian pada kalimah al-maqabir, di sini adanya alif lam. Okey, hendaklah dibaca dengan izhar. Izhar apa dia? Jelas. Jelas apa dia? Jelaskan bunyi lam yang sukun ini. Jadi bila kita sambung zurtumul, bunyikan lam yang sukun tersebut. Okey? Jadi cara bacanya ialah hatta zurtumul. Ada lam sukun. Kemudian kita terus kepada huruf mim berbaris di atas, qaf berbaris di atas, adanya alif di sini mat asli. Panjang 2 harakat, bunyinya zurtumul maqa, zurtumul maqa. Kemudian di sini adanya huruf ra yang berbaris di atas. Okey? Huruf ra yang berbaris di atas. Lihat tuan-tuan, kalau ikut hukum asalnya, ra yang berbaris di atas mestilah dibaca dengan tebal. Bunyinya ra. Ra yang berbaris di atas, hukumnya ialah tafkhim. Hendaklah dibaca dengan tebal. Bunyinya ra. Akan tetapi, dalam ayat ini kita nak waqaf pada kalimah al-maqabir ini, kita nak waqaf di sini. Maka huruf ra yang asalnya berbaris di atas, kita tukarkan kepada ra yang tanda sukun, tanda mati kerana waqaf. Okey, kerana kita nak waqaf di sini, maka sukunkan huruf ra ini walaupun dia berbaris di atas pada asalnya. Tapi kerana kita nak waqaf, maka kita berikan tanda sukun. Baik, asalnya dia baris atas, dia tebal. Tetapi bila mana kita nak waqaf, dia dibaca dengan nipis. Kenapa dibaca dengan nipis? Kerana huruf sebelumnya, iaitulah huruf ba, berbaris di bawah. Tadi saya sebut tadi, apabila huruf ra yang sukun ataupun huruf ra yang apabila huruf ra yang sukun asli ataupun huruf ra yang sukun kerana waqaf. Sebelumnya ada huruf yang berbaris di atas, adanya huruf yang berbaris di hadapan, maka hendaklah dibaca dengan tebal. Okey? Akan tetapi, bila mana ra yang sukun kerana waqaf ataupun sukun kerana asli dia, asal dia tu memang dah sukun, sebelumnya adanya huruf yang berbaris di bawah, maka ra itu hendaklah dibaca dengan tarqiq ataupun disebut sebagai nipis. Tarqiqur ra, dibaca dengan nipis. Nipis di sini tidaklah sampai bunyi kuat sangat ra ini. Dia nipis. Sebutan huruf ra ini kedengaran, cuma tidak terlampau tebal. Okey, bunyinya ialah hatta zurtumul maqabir, maqabir. Jangan sampai kita baca hatta zurtumul maqabir. Itu tebal. Maqabir, tebal. Nipis. Zurtumul maqabir, bir. Nipis saja tuan-tuan. Ingat, ra ini berkait dengan hukum ra. Berkait dengan hukum ra, bila mana sebelum ra itu huruf yang berbaris di atas ataupun berbaris di hadapan, maka dibaca dengan tebal. Sekiranya ra itu yang sukun sebelumnya berbaris di bawah, maka dibaca dengan nipis. Selesai. Baik, kita terus pada ayat yang ketiga. Saya baca dulu, tuan-tuan ikut, insya-Allah. Okey.
Kalla sawfa ta'lamun. Lagi sekali. Kalla sawfa ta'lamun. Okey, apa yang saya nak tekankan pada ayat yang ketiga ini, iaitulah pada kalimah ta'lamun. Kalimah ta'lamun ini adanya huruf ain yang sukun, ain yang mati. Kemudian berakhir dengan huruf nun, dan di sini hukumnya ialah mad arid lis sukun. Okey, hukum di sini ialah mad arid lis sukun. Baik, apa yang saya nak tekan di sini huruf ain, tuan-tuan, jangan bertukar lagi dengan huruf hamzah, dengan huruf hamzah. Maaf ya, tersedak. Jangan bertukar lagi dengan huruf hamzah ataupun dengan huruf ain yang keluarnya di bahagian hidung. Ingat, huruf ain tempat keluarnya ialah di pertengahan halqum. Dia sama tempat keluar dengan huruf ha di sini. Ha, a, ha, a. Tempat yang sama di pertengahan halqum. Baik. Kalau kat hidung dia macam mana? Kat hidung dia akan jadi kalla sawfa ta'lamun. Ta itu hidung. Bezanya ta, ta, ta. Kalau ta hamzah. Kalau ta hidung. Kalau ta di pertengahan halqum. Jadi ain berada di pertengahan halqum. Hati-hati tuan. Baik, pada hujung kalimah ini adanya huruf nun yang berbaris di atas, sama juga kerana waqaf, maka dia akan jadi nun yang sukun. Okey. Jadi bila kita dah tahu nun ini akan jadi sukun, maka hendaklah lidah kita ni pergi kepada huruf nun, makhraj huruf nun. Okey, makhraj huruf nun sama di hujung lidah juga, sama dengan lam, sama dengan ra, sama dengan nun, tiga beradik ini, tuan-tuan. Maka jangan kita lepas terus huruf nun ini. Sebab ramai juga yang saya dengar bila baca, dia akan jadi hilang terus huruf nun ini. Bunyinya macam mana? Kalla sawfa ta'lamun. Jadi mung pula. Mung lah. Aku lah. Itu mung aku cakap Terengganu kita lah. Jadi mung di sini bukan cakap Terengganu ni. Ini bahasa Al-Quran. Maka di sini tuan-tuan, hati-hati adanya huruf nun. Okey, adanya huruf nun di sini, letak lidah kita di makhraj huruf nun. Okey, kalla sawfa ta'lamun. Di situ. Kalla sawfa ta'lamun. Okey. Nun berada di hujung lidah, makhraj huruf nun. Cara nak betul makhraj huruf nun ini, guna formula. Yang ni saya dapat di Indonesia masa saya pergi buat penanda aras lawatan kerja sebelum ni. Dalam YouTube pun ada, kalau tuan-tuan cari pun ada. Saya dapat daripada guru saya di sana. Formulanya bunyi naninuban. Ya, itu cara untuk kita betulkan makhraj huruf. Nunan naninan minal munni maninan maninan nanina. Ataupun apa sahaja huruf yang kita nak baiki, boleh guna formula tersebut. Contoh kita nak baiki huruf ha, katakan. Kita masuk saja huruf ha dengan formula itu, bunyinya ha, hi, hu, bah, hu, han, hani, hah, na, minal, muhni, mani, han, hani, ha. Okey, itu saya bagi contoh formula untuk kita baiki makhraj huruf kita. Okey, jadi di sini tuan-tuan para pendengar, pada ayat yang ketiga ini tolong sangat-sangat jangan sampai kita hilangkan huruf nun ini. Kita sukunkan kerana waqaf, maka berikan hak pada huruf nun. Okey, kita sambung pada ayat yang keempat. Saya baca, tuan-tuan ikut. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Bagus. Di sini hendaklah kita alert di sini, iaitulah bila mana mim yang bersabdu.
Seperti sebelum ini juga dah saya jelaskan, bila mana nun atau mim yang bersabdu ataupun bertasydid ataupun syiddah Arab panggil, hendaklah dibaca dengan gunnah. Hendaklah dibaca dengan dengun harakatain, dengan kadar 2 harakat, biharakatain. Okey, dengun 2 harakat. Thumma, thumma. Dan sebelum huruf mim ini adanya huruf tha. Sama juga macam huruf tha at-takatsur tadi. Jangan bertukar juga dengan huruf sin, dengan ataupun dengan huruf sad ataupun dengan huruf shin. Sebab ada juga yang baca dengan summa, summa kalla, summa. Bukan summa tuan-tuan. Tha baris di hadapan bunyinya thu. Thumma, thumma, thumma. Okey. Kemudian dalam ayat ini pun sama, kalla saufa ta'lamun, sama seperti mana pada ayat yang ketiga yang sebelumnya. Maka hendaklah kita jaga betul-betul pada huruf nun di sini. Bila mana kita waqaf, bila mana kita memberikan tanda sukun kerana kita waqaf. Okey, terus pada ayat yang kelima. Ikut saya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Lagi sekali. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Okey. Dalam ayat ini sama juga ingin saya tekankan pada huruf ain yang berbaris di bawah bunyinya ai. Kalla law ta'lamuna ai. Ai jangan di hidung. I di hidung jadi i. Kalla law ta'lamuna i, itu di hidung. Sedangkan di sini bunyinya di pertengahan halqum, ilma, ilma. Dan huruf lam yang sukun jelas, tuan-tuan sekalian, bunyi jelas huruf lam di sini. Setengah ada guru yang saya belajar, dia kata lam yang sukun dia berkait juga dengan izhar mutlak. Izhar mutlak yang kita tahu ada 4 kalimah dalam Al-Quran. Bunyanun, kinwanun, sinwanun, ad-dunya. Akan tetapi bila mana berkait dengan lam yang sukun juga, dia juga dinamakan izhar mutlak. Ada sebahagian daripada guru saya mengatakan demikianlah. Okey, kerana apa? Kerana ramai yang tersasut bila berjumpa dengan huruf lam yang sukun. Contoh, qul huwa. Ramai yang baca qul huwallah, qul huwallah. Ramai yang hilangkan huruf lam ini. Maka saya tekan sangat-sangat bila mana bertemu dengan lam yang sukun, hendaklah dibacakan dengan jelas bunyi huruf lam ini ya tuan-tuan sekalian. Maka hendaklah dibaca dengan ilma. Ilma. Jangan dibaca terlalu laju ataupun terlalu gopoh sangat sehingga hilangkan huruf lam ini. Dia akan jadi bunyinya aima. Aima. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Ataupun dia jadi tersembunyi ke dalam huruf nun. Ainmal yakin. Ainman. Sedangkan di sini ada huruf lam. Sebab itu kena baca dengan jelas. Ilma. Okey, begitu juga pada kalimah al-yaqin adanya di sini alif lam qamariyah ataupun disebut izhar qamari. Maka lam di sini hendaklah diberikan bacaan yang jelas, maka bunyinya ilmal ya, ilmal ya. Okey, sama juga pesan saya, jangan sampai beranak ataupun jangan kita eret ataupun jangan jadikan lam ini huruf yang berbaris. Beranak jadi mana macam qalqalah ilmal yakin kalla law ta'lamuna ilmal yakin ilmal, seperti qalqalah. Ataupun kita jadikan lam yang berbaris di atas, kalla law ta'lamuna ilmal yakin, seperti berbaris di atas. Maka hati-hati lam yang sukun hendaklah dibaca dengan sukun yang jelas. Okey. Kemudian pada kalimah al-yakin ini adanya huruf qaf. Huruf qaf di sini tuan-tuan para pendengar yang dikasihi oleh Allah, pangkal lidah, makhraj huruf bagi huruf qaf. Jangan bertukar dengan huruf kaf. Sebab dia hampir sama tu, makhraj yang sama tu. Kalau kaf, dia akan jadi ilmal yakin. Sedangkan di sini huruf qaf. Qa, qi. Ilmal yakin.
Qaf sifatnya ialah isti'la. Dia sifat yang meninggi, sifat yang sombong. Sifat qaf ini walaupun dia berbaris di atas, kita kena bagi juga sikit dia punya sifat dia yang sombong itu, yang meninggi itu, yang isti'la itu, maka kena tebal juga sikit bacaan kita. Kalau di baris di atas bunyi qa, baris di hadapan bunyi qu, baris di bawah bunyi qi. Jangan dibaca terlalu nipis sehingga kan bunyinya sama seperti huruf kaf. Bunyi kaf, ilmal yakin. Itu tak kenalah bacaan kita. Maka qaf di sini bacanya bunyi qi. Ilmal yaqin. Qin. Boleh guna formula yang saya bagi tadi. Qa, qi. Qa, qi, qu, baqa. Qu, qan, qani, qaqna minal muqni, mani, qan, qani, qa. Okey, itu cara untuk kita betulkan makhraj huruf kita. Selesai. Pada ayat yang kelima, sama juga waqaf dengan huruf nun. Jangan hilangkan huruf nun. Jangan terus kita jadikan bahasa Terengganu di sini. Sebab ramai orang Terengganu kita ni kalau baca dia akan jadi ilmal yaqin. Tak tahu pergi ke mana huruf nun tu. Macam tadilah. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Habis mung belaka. Sedangkan di sini adanya nun. Sama juga di sini tuan-tuan para pendengar adanya huruf nun. Maka waqaf betul-betul huruf nun di sini. Ilmal yaqin. Okey, lidah kita ni beri hak. Beri kepada makhraj huruf nun. Okey, jelas. Kemudian ayat yang ke-6 saya baca, tuan-tuan ikut insya-Allah. La tarawunnal jahim. La tarawunnal jahim. Di sini apa yang saya nak tekankan ialah nun yang bersabdu ataupun bertasydid ataupun syiddah ini hendaklah dibaca dengan dengung dengan dua harakat. Sama seperti mana thumma ini. Ingat saya sebut tadi, apabila mim ataupun nun yang bersabdu ataupun bertasydid, hendaklah dibaca dengan dengung dua harakat. La tarawunna, la tarawunnal jahim. Dan di sini mim kita sukunkan kerana waqaf, tutup mulut. Kerana makhraj huruf min ialah antara dua bibir ini, syafatain. Okey. La tarawunnal jahim. Okey. Kita terus pada ayat yang ke-7. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Okey, lagi sekali. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Okey, dalam ayat ini pun sama. Adanya mim yang bersabdu, adanya nun yang bersabdu, maka hendaklah dibaca dengan dengun. Dan dalam ayat ini juga sama, adanya alif lam qamariyah hendaklah dibaca dengan jelas huruf lam yang sukun ini. Begitu juga dengan huruf kaf hendaklah dibaca dengan begitu juga dengan huruf qaf hendaklah dibaca dengan betul-betul huruf qaf, jangan bertukar dengan huruf kaf. Begitu juga di akhir ayat adanya huruf nun yang berbaris di bawah, maka kita sukunkan kerana kita waqaf. Jangan hilangkan huruf nun tersebut. Okey, selesai kita pada ayat yang ke-7. Kita terus pada ayat yang terakhir insya-Allah, ayat yang ke-8. Okey, kita terus pada ayat yang ke-8. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Lagi sekali.
Thumma latus'alunna yawma'idhin 'anin na'im. Sadaqallahul azim. Okey, dalam ayat yang ke-8 ini tuan-tuan para pendengar, sama juga mim yang bersabdu, kemudian nun yang bersabdu, hendaklah dibaca dengan dengung 2 harakat. Thumma latus'alunna. Okey, dibaca dengan dengung. Dan saya nak tekankan juga di sini adanya huruf sin yang sukun. Sin yang sukun di sini adanya sifatnya hamas. Sifatnya hamas. Jangan juga jadikan dia sebagai qalqalah. Kerana dia bukan huruf qalqalah. Kerana ramai juga yang baca satu huruf tha di sini dah tukar kepada huruf sin. Kemudian dengung tak cukup pada mim yang bersabdu. Kemudian sin yang sukun ini dijadikan qalqalah. Dan nun yang bersabdu ini tak dengung cukup juga. Ada yang baca dengan tha di hadapan tu ditukar kepada huruf sin jadi su. Ramai yang baca dengan summa latus'alunna, summa latus bunyi se itu. Itu tak sedap dengar tu. Ada yang bunyi summa latus'alunna ya latus bunyi se itu. Maka di sini pegang betul-betul huruf sin, jangan lepas. Pegang baru sebut huruf hamzah yang berbaris di atas. Thumma latus'alunna ya tus'a. Tapi jangan sampai putus. Kalau putus jadi saktah. Okey? Thumma latus'alunna. Dibaca dengan dengung. Kemudian pada kalimah yauma idzin. Di sini adanya huruf zal, tuan-tuan. Huruf zal di sini, okey, bukan huruf zai. Zai yang kaki panjang, ni yang kaki pendek ni. Zi. Asalnya baris bawah zi. Baris 2 di bawah bunyi zin. Jangan dibaca dengan zin. Okey, jangan dibaca dengan zin. Kalau dibaca dengan zin, maka tak sempurna pada sebutan tanwin kita tu yang berbaris di bawah. Kerana ramai juga yang baca bunyi zin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Zin dibaca dengan zin. Sedangkan zal berbaris 2 di bawah bunyinya zin. Maka dibaca dengan baris 2 di bawah lah betul-betul. Okey. Thumma latus'alunna yawma idzin. Zin. Jangan dibaca dengan zin. Okey, dan di sini adanya tanwin bertemu dengan huruf ain. Huruf ain salah satu daripada huruf halqum. Maka hukum di sini ialah izhar halqi. Izhar halqi. Huruf halqum ada berapa? Kita ulang kaji sekejap. Sementara ada masa lagi ni, tuan-tuan. Huruf halqum ada 6. Ingat, huruf halqum ada 6. 1 hamzah. 2 ha. 3 ha. 4 ain. Ni huruf ain yang kita jumpa ni. Ain. 5 ghin. 6 kha. Kha, ghin, ha, ain, ha, hamzah. Ada 6 huruf halqum. Maka ain ini salah satu daripada huruf halqum. Ingat, apabila nun sukun ataupun tanwin, yakni baris 2 di atas ataupun baris 2 di bawah ataupun baris 2 di hadapan bertemu dengan huruf halqum, maka hukumnya ialah izhar halqi. Hukumnya apa dia? Izhar halqi. Hukum izhar halqi ini dia dibaca dengan jelas. Dibaca dengan terang. Apa yang dibaca jelas terang itu? Terang nun yang sukun ataupun terang huruf yang bertanwin. Jadi di sini yang huruf yang bertanwin ialah huruf zal. Maka hendaklah dibaca dengan jelas bunyi tanwin tersebut. Zin. Zin. Sebelum kita masuk huruf ain yang berbaris di atas. Sebelum kita baca huruf ain yang berbaris di atas. Maka hendaklah dibaca dengan jelas. Hendaklah dibaca dengan terang. Hendaklah dibaca dengan nyata. Okey. Saya sebut, saya baca lagi sekali.
Thumma latus'alunna yawma idzin yawma idzin Okey, dia tidak dibaca dengan idgham, tidak dibaca dengan ikhfa dan tidak juga dibaca dengan iqlab. Dibaca dengan izhar. Izhar apa dia? Izhar halqi. Okey, begitu juga pada kalimah yang terakhir an-na'im, adanya nun yang bersabdu, maka sama juga seperti mana yang disebut sebelum ini, nun yang bersabdu, mim yang bersabdu hendaklah dibaca dengan dengung dengan kadar dua harakat. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, cuba lihat bermula pada ayat yang ketiga, 4, 5, 6, 7 dan 8. Ingat sebelum ini, bila sampai pada ayat yang ketiga, saya sebut apa hukum yang berlaku di sini, iaitulah hukum mad arid lis sukun. Okey, hukum mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun kita boleh baca dengan kadar 3 harakat. 3 wajah. Maaf. Boleh dibaca dengan kadar 3 wajah. Satu dibaca dengan 2 harakat. 2 dibaca dengan 4 harakat. 3 dibaca dengan 6 harakat. Maknanya mad arid lis sukun ni kita boleh baca 2, kita boleh baca 4 ataupun 6 harakat. Tapi kena ingat tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, sekiranya mad arid lis sukun pada awal yang kita baca dengan 2 harakat, maka seterusnya hendaklah kita baca dengan 2 harakat, kena sama. Okey, sebab ini mengikut mazhab dalam imam-imam qira' ini, imam qiraat ini, imam-imam bacaan ini, maafkan saya, imam-imam bacaan, ada torik dia, ada mazhab dia. Kalau dibaca dengan 4, maka hendaklah dibaca dengan 4. Kalau dibaca dengan 6, hendaklah dibaca dengan 6. Semua sekali seterusnya. Contoh saya bagi, kalau saya baca dengan 2 harakat. Contoh, Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Itu saya ambil dua semua. Kalau dibaca dengan 4, panjanglah sikit. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. Itu saya ambil 4 harakat. Kalau tuan-tuan nak baca 6 harakat pun boleh, sebab ma'arid sukun, tak ada masalah. Tapi seterusnya hendaklah dibaca dengan 6 harakat. Contoh saya ambil كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. Semua dibaca dengan 6 harakat. Okey? Itu perkongsian saya pada hari ini berkait dengan surah Al-Takathur. Okey, apa yang perkara yang penting saya beritahu pada hari ini, saya berkongsi dan kita ulang kaji apa yang telah saya sampaikan sebelum ini. Hendaklah kita kena jaga betul-betul tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah berkait dengan hukum lam yang sukun. Hendaklah dibaca dengan jelas huruf lam yang sukun itu, jangan sekali-kali jadikan ia huruf qalqalah maupun huruf yang berbaris di atas, kerana benda ni sering yang berlaku dalam kalangan kita, terutamanya dalam Al-Fatihah kita, sehingga terbawa-bawa dalam Al-Fatihah kita. Okey, sehingga terbawa-bawa dalam Al-Fatihah kita pada ayat yang kedua tu, selepas Bismillahirrahmanirrahim. Kalimah alhamdu, ramai juga yang baca dengan alhamdulillah, alaha. Jadi lam itu dah berbaris di atas, alaha. Sedangkan lam itu sukun, hendaklah dibaca dengan jelas, alha. Ramai yang baca alaha, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi lam seperti berbaris di atas. Maka kalau Al-Fatihah kita, minta ampun, minta maaf saya katakan, boleh merosakkan solat kita. Sebab itu saya tekankan dalam surah-surah yang lain, supaya kita tidak terbawa-bawa dalam solat kita dalam Al-Fatihah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan tertukar dengan makhraj huruf yang hampir sama, ataupun yang berada di tempat yang sama, makhraj yang sama. Contoh huruf ha dengan huruf ha.
Jangan bertukar tuan-tuan sekalian. Jangan bertukar huruf qaf dengan huruf kaf. Jangan bertukar huruf ain dengan huruf hamzah. Jangan keluarkan huruf ain daripada hidung, sedangkan huruf ain yang berada di pertengahan halqum. Maka hati-hati dalam bacaan kita. Dan hukum-hukum yang lain yang berkait, apa yang saya harapkan juga daripada tuan-tuan para pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita belajar hari ini, kita dengar ini boleh kita katakan sebagai teori semata-mata. Tuan-tuan dengar saya berkongsi pada hari ini, tuan-tuan dapat ilmu. Selebihnya saya harap sangat-sangat tuan-tuan pada pendengar, carilah guru, mengadaplah guru, bertalakilah dengan guru-guru untuk memperbetulkan bacaan kita, untuk mengiktirafkan bacaan kita ini, yang mana dia juga boleh mentahsinkan bacaan kita yang sebetulnya. Carilah guru, jangan malu untuk kita belajar. Sekadar teori saya boleh ajar dalam ini, saya boleh berkongsi dalam secara online ini, secara live ini saya boleh sampaikan, tetapi secara praktikalnya perlu kepada guru untuk mendengar bagaimana bacaan kita yang sebenarnya tepat ataupun tidak. Maka saya harap sangat-sangat bergurulah, carilah guru, syekh-syekh kita ramai, ustaz-ustaz kita ramai untuk kita memperdengarkan bacaan kita, untuk kita betulkan bacaan kita. Yang penting sekali tuan-tuan sekalian, jangan kita malu untuk kita belajar Al-Quran. Saya rasa setakat itu dahulu untuk hari ini. Alhamdulillah, kita jumpa lagi pada minggu hadapan insya-Allah dalam surah yang berikutnya, surah Wal Asr insya-Allah. Maafkan saya, surah betul, Wal Asr. Kita dah selesai Wal Asr. Li'ila fi Quraisyin. Surah Wal Asr innal insana lafi khusr. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan insyaAllah. Terima kasih kepada tuan-tuan para pendengar yang dikasihi oleh Allah. Terima kasih atas kesudian luangkan masa bersama dengan saya hari ini untuk memperbetulkan bacaan, untuk kita sama-sama tambahkan lagi rasa cinta kita terhadap Al-Quran, sayang kita terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, usaha inilah, walaupun usaha ini usaha yang sedikit, tak besar mana pun kita usaha untuk belajar Al-Quran ni tuan-tuan. Mudah-mudahan yang sedikit, yang tak besar inilah yang akan menjadikan syafaat kepada kita di alam kubur dan di hari akhirat sana, tak kala mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekurang-kurangnya kita mampu menjawab di hadapan Allah, ya Allah, inilah usaha aku untuk aku belajar Al-Quran ya Allah. Inilah usaha aku untuk aku pandai Al-Quran ya Allah. Inilah usaha aku ya Allah untuk aku berteman dengan Al-Quran. Inilah usaha aku untuk aku dalami sungguh-sungguh ilmu Al-Quran. Sekurang-kurangnya kita ada jawapan bila mana kita berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah, mudah-mudahan. Terima kasih sekali lagi, saya mewakili Pak Masjid Al-Muktafi Billah Shah mengucapkan selamat hari raya. Mungkin sebelum ini ada yang terlepas dengan program-program kami, dan sepanjang PKP ini juga masjid sentiasa mengadakan aktiviti program secara atas talian, dan kami juga memohon sumbangan daripada tuan-tuan para pendengar untuk menderma ataupun membantu pihak masjid untuk meneruskan aktiviti-aktiviti masjid walaupun dalam keadaan tempoh PKP ini. Tuan-tuan boleh sumbang ataupun boleh derma kepada masjid di akaun yang telah tertera di ruangan komen yang telah pihak masjid pinkan komen tersebut. Boleh terus melakukan derma ataupun sumbangan kepada masjid melalui bank Islam kami atas nama Masjid Al-Muktafi Billah Shah. Nombor akaun telah tertera, dan tuan-tuan juga boleh datang ke masjid sendiri untuk menyampaikan sumbangan tersebut ataupun derma tersebut untuk mengimarahkan lagi aktiviti dan juga program-program di Masjid Al-Muktafi Billah Shah ini insya-Allah, mudah-mudahan. Terima kasih kepada semua. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Moga Allah rahmat kita semua, moga Allah kasih kita semua, Allah sayang kita semua. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua, dan mudah-mudahan juga kita sihat tubuh badan kita, kita terhindar daripada segala penyakit wabak yang melanda di negara kita, dan mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan kita menuntut ilmu, dalam keadaan kita beriman kepadanya insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.